Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada video tutorial kali ini kita akan membincangkan satu subjek iaitu entrepreneurship ataupun keusahawanan. Jadi dalam subjek ini kita akan diterangkan secara asas apa yang dikatakan entrepreneurship ataupun keusahawanan. So, kenapa kita perlu belajar subjek ni? Jadi, tujuan dia ataupun objektif dia adalah untuk membuka minda kita ataupun mengubah mindset kita yang mana satu masa nanti apabila kita akan masuk alam pekerjaan, tidak semestinya kita hanya bekerja. Kita juga boleh mengusahakan sesuatu ataupun istilah lain yang mudahnya kita boleh menjadi seorang usahawan. Tidak kira apa latar belakang kita, apa bidang kita. Contohnya bidang kita dalam bidang kejuruteraan, kita tetap masih boleh menjadi usahawan. Itu adalah tujuan kenapa kita perlu tahu ataupun mempelajari subjek keusahawanan ni. So, kamu sebagai seorang pelajar semestinya memerlukan pendedahan awal tentang keusahawanan ini. Paling tidak kita tahu teori-teori ataupun pengertian tentang keusahawanan. So, dalam subjek ini nanti penerangan tentang asas-asas keusahawanan akan diberikan. Jadi nak jadi usahawan ni kita perlukan ilmu, teori-teori untuk menjadi usahawan. Untuk selebihnya di luar sana kita boleh dapatkan banyak ilmu-ilmu tentang perniagaan, keusahawanan, yang mana keusahawanan ni dia saling terkait dengan perniagaan, bisnes. Jadi kalau kita nak dapatkan lebih terperinci lagi, kita boleh dapatkan ilmu-ilmu di luar sana. Terlalu banyak pada semasa sekarang ini. Okey, pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan keusahawanan. Jadi pada tajuk ini kita akan membincangkan tentang konsep dan teori keusahawanan. Kita akan juga membincangkan kecekapan usahawan. Seterusnya kepentingan keusahawan terhadap pembangunan diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir kita akan membincangkan tentang etika, profesionalisme dan tanggungjawab sosial untuk usahawan. Okey, kita pergi kepada konsep usahawan dan keusahawanan. Jadi, komponen yang pertama adalah usahawan. Apa itu usahawan? Usahawan tu adalah orang yang melaksana, orang yang berbuat, orang yang menjalankan, ataupun orang yang mengendalikan sesuatu. Contohnya, orang yang berniaga, orang yang membangunkan sesebuah perniagaan daripada kecil sehingga boleh berkembang menjadi besar. Dan usahawan ni juga orang yang boleh menguruskan risiko. Sebab apa? Dalam kita nak berniaga ataupun nak menjalankan keusahawanan ni, banyak risiko-risiko yang ada, yang wujud, yang kita tak nampak. Tetapi ianya boleh berlaku. Jadi usahawan ni dia orang yang berani lah.
Dia orang yang berani mengambil risiko untuk membina satu-satu perusahaan yang baru, untuk menceburi bidang yang baru. So, kita lihat juga pada perkataan usahawan ni sendiri. Kata kuncinya adalah usaha. Jadi istilah lain juga pada perkataan kata kunci usaha tu tadi, seorang usahawan ni adalah orang yang berusaha. Tidak mengenal erti putus asa. Tidak mengenal erti penat lelah. Dia adalah orang yang mempunyai matlamat ataupun target yang harus ataupun wajib dia capai. Selain daripada itu, usahawan ni juga boleh dikategorikan orang yang mendirikan sesuatu perusahaan ataupun perniagaan. Jadi dia juga yang akan menguruskannya untuk mencapai tujuan dan target untuk membina keuntungan dan kejayaan. Tetapi setengah usahawan ni yang dah berjaya, asal niatnya tu tadi bukan semata-mata untuk keuntungan, tetapi untuk kepuasan, untuk kebebasan ataupun hasil apa yang diusahakannya. Sebab apa? Bukan senang nak menjadi usahawan ni, nak membina sebuah perniagaan dan sebagainya. Banyak rintangan, cabaran, risiko-risiko yang beliau perlu hadapi. Usahawan ni perlu hadapi. Jatuh bangun sesebuah bisnes tu biasa. Nak membangun daripada asalnya tiada kepada ada, kemudian daripada kecil sehingga menjadi besar, bukan perkara mudah. Jadi, kalau kita satu masa nanti ingin memulakan perniagaan, jangan tanamkan niat semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Sebab apa? Kita takuti jika niat kita begitu, kita takut diri kita nak mengusahakan sesuatu tu tak akan bertahan lama. Kita akan mudah berputus asa. Contohnya kita nak berniaga burger. Jadi kita keluarkan modal, kita siapkan stall, kita beli barang-barang mentah untuk kita mulakan perniagaan. Tetapi pada hari pertama kita mulakan perniagaan, tak ada orang yang nak beli. Adakah kita akan berputus asa kat situ? Kan? Jadi sebenarnya jauh perjalanan ataupun nak menjadi seorang usahawan ni, untuk mengusahakan sesuatu perlukan masa. Okey. Kemudian dari kata lain, usahawan ni juga dia mengatur, mengurus, menanggung risiko perniagaan. Jadi tindakan-tindakannya semua berdasarkan kreativiti, pemikiran, strategi, bagaimana mereka memasarkan produk ataupun servis mereka. Dan juga usahawan ni, dia sentiasa mencari peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka. Sentiasa hendakkan pembaharuan. Sentiasa mengintai peluang apa yang boleh dilaksanakan untuk menambah baik perniagaan mereka. Jadi di Malaysia kita panggil sebagai usahawan. Manakala di Indonesia ni, pengusaha ni disebut sebagai usaha wira.
Okey, seterusnya kita nak pergi kepada konsep keusahawanan. Apabila dah ada usahawan, barulah keusahawanan akan berlaku. Jadi apa itu keusahawanan? Keusahawanan ni sebenarnya adalah satu proses. Satu proses. Yang mana apabila kita nak menjadi seorang usahawan, kita mesti melalui satu proses daripada mula sehinggalah akhir. Jadi bukan mudah. Untuk menjadi seorang usahawan ni kita perlukan ilmu, kita perlukan pengalaman dan juga kita perlukan proses. So seorang usahawan yang baru perlu percaya kepada proses ini. Di dalam proses inilah akan membentuk ataupun membangunkan keusahawanan itu pada diri usahawan itu sendiri. Jadi ianya perlukan masa prosesnya untuk kita membuka. Contohnya kalau kita nak membukakan perniagaan, kita akan menjadi seorang peniaga kecil. Jadi daripada situ prosesnya macam mana kita daripada peniaga kecil kita nak mengembangkan perniagaan kita daripada satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. So ada prosesnya. Kalau kita lihat perumpamaannya, contoh kalau kita nak menanam pokok, tak kira apa jenis pokok, bermula daripada biji benih, kita kena tanam, kemudian kita kena jaga, kita kena siram, kita kena baja, mengambil masa berminggu-minggu, baru pokok itu akan bercambah, tumbuh lebih besar. Adakah kita akan terus dapat hasil buahnya? Contoh kalau kita tanam pokok durian, kita tanam je biji benih terus dapat buah, tak kan? Jadi ada proses-prosesnya. Dan proses nak menanam pokok tu pun ada kaedah ataupun caranya untuk memastikan pokok tu dapat membesar dan membuahkan hasil. Begitu juga kita kalau kita lihat dalam bidang keusahawanan ini ataupun dalam bidang perniagaan ini. Bukan kita terus buka, kita terus berniaga, terus jadi besar. Terus perniagaan kita berjaya. Tidak. So, proses ini wajib dilalui oleh seorang usahawan. Okey, selain daripada itu, usahawan ni adalah innovator. Orang yang sentiasa melakukan inovasi. Jadi inovasi ni ada dalam proses untuk menjadi usahawan yang berjaya. Selain daripada itu, keusahawanan ini sebenarnya bergantung kepada diri usahawan itu sendiri. Bagaimana kemampuan dan kecenderungannya untuk sentiasa mengenal pasti peluang-peluang perniagaan yang ada ataupun yang belum ada. Dan bagaimana mereka menguruskan perniagaan tersebut. Sama ada pengurusan yang baik ataupun tidak. Baik pengurusan dalam perniagaan itu, maka perniagaan tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Kemudian hasil daripada itu, usahawan tersebut akan memperolehi kejayaan ataupun kekayaan. Dan selain daripada itu, untuk mendapatkan matlamat kejayaan dan kekayaan ini sudah pasti kerja keras, usaha tanpa penat lelah, sedia melakukan perubahan-perubahan yang berlaku pada setiap masa ke semasa, setiap zaman ke zaman. Sebab setiap zaman akan berlaku perubahan. Dia bukan tetap, dia sentiasa berubah.
Begitu juga dalam alam perniagaan, alam keusahawanan, sentiasa berubah. Dulu lain cara berniaganya, sekarang lah lain. Kalau satu ketika dulu kita nak berniaga, mindset kita mesti menyatakan nak berniaga mesti ada kedai. Tetapi sekarang nak berniaga senang. Tanpa kedai kita boleh berniaga. Secara kecil-kecilan, secara dropship, secara reseller dan sebagainya. Banyak contoh-contoh kat luar. Ramai sekarang orang-orang yang bekerja, walaupun dia bekerja, dia berniaga separuh masa. Suri-suri rumah, walaupun duduk di rumah saja boleh berniaga. Itu semua perubahan-perubahan yang berlaku pada masa sekarang. Okey, dalam nak membina kejayaan ini, tak semestinya kita perlu dapatkan kejayaan yang besar. Dalam teori bisnes, untuk mendapatkan kejayaan yang besar, kita perlu cipta kejayaan yang kecil. Sebagai contoh, dalam nak menjadi usahawan ni, secara asasnya kita berniaga. Dan asas dalam perniagaan adalah menjual. So, kita mula berniaga, kita nak jual satu produk. Apabila kita start berniaga, kita jual satu produk, akhirnya ada seorang membeli produk kita tu tadi. Apabila satu produk kita terjual, maka itulah kejayaan kecil yang tercipta. So, kalau kamu ada pengalaman menjual ataupun berniaga, bila kamu dapat menjual produk kamu kepada pelanggan ataupun customer, dia punya rasa gembira tu memang wujud lah dalam diri kita. Feel dia tu berbeza. Jadi kat situ akan dapat menaikkan semangat kita. Bagi yang pernah rasa lah, bagi yang pernah melalui perkara tersebut akan dapat rasa. Kita akan rasa gembira apabila produk kita terjual. Malah akan menaikkan lagi semangat kita untuk terus berniaga. Jadi itulah prosesnya tu tadi. Berkaitan dengan keusahawanan ni tadi. Okey. Selain daripada itu, proses mencipta sesuatu yang baru dan bernilai dengan menumpukan masa dan usaha, yang mana terdapatnya risiko kewangan, fizikal dan sosial, dan akhirnya akan menerima ganjaran hasil daripada usaha kita tadi. Itu yang dikatakan keusahawanan. Daripada proses kita memulakan mencari peluang, mencipta sesuatu yang baru untuk diniagakan, untuk menjadi satu perniagaan, dan di situ kita perlu menumpukan daya usaha kita, masa kita. Kita perlu berkorban untuk mengurus sama ada risiko-risiko dalam bentuk kewangan, fizikal, sosial masyarakat, dan akhirnya apa yang akan diperolehi oleh usahawan yang berjaya tu tadi akan mendapat reward untuk dirinya dalam bentuk hasil pendapatan, kewangan yang baik, serta kepuasan diri dan juga kebebasan. Erti kata lain, sebenarnya kejayaan yang diperolehi oleh seorang usahawan itu adalah kepuasan diri dan juga kebebasan. Jadi usahawan ni dia akan merasakan satu kejayaan tu
berdasarkan kepuasan diri terhadap apa yang dia usahakan. Bukan semata-mata kepada keuntungan ataupun ganjaran wang yang mereka dah dapat. Dan juga kebebasan. Kebebasan ni luas kebebasan dari segi kewangan, kebebasan dari segi masa, kebebasan dari segi kehidupan. Mereka ni boleh dikatakan merdeka lah atas diri mereka sendiri. Okey, selain daripada tu, kejayaan usaha perniagaan bergantung kepada beberapa aspek yang mana merangkumi sikap, kemahiran dan pengetahuan usahawan itu sendiri. Bagaimana sikap mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Mereka perlu yakin, perlu rajin berusaha, sanggup berkorban. Itu bergantung pada sikap. Dan juga kemahiran serta ilmu, pengetahuan tentang apa yang mereka nak laksanakan, tentang perniagaan yang mereka usahakan. Seterusnya, dalam keusahawanan ini ada 4 aspek asas yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah proses mewujudkan sesuatu nilai yang baru. Jadi bagaimana seorang usahawan itu harus memikirkan, harus sentiasa memikirkan apa peluang-peluang baru yang beliau boleh laksanakan. Apa peluang-peluang perniagaan baru yang boleh ditawarkan kepada masyarakat, kepada orang ramai, kepada pelanggan-pelanggan kita. Ini penting. Seorang usahawan tu memang dia sentiasa mencari, mengesan peluang-peluang baru yang belum ada untuk diadakan. Contohnya kalau kita lihat, mungkin semua tahu Foodpanda, sebuah aplikasi yang ada dalam smartphone kita. Dengan adanya aplikasi tersebut, kita boleh order ataupun kita boleh beli barang secara online. Pada ketika dahulu, kalau kita nak beli barang ni, kita perlu pergi ke kedai ataupun keluar daripada rumah. Tapi berbeza pada waktu sekarang ni, dengan adanya Foodpanda ni, kita boleh beli barang tapi tak perlu kita keluar rumah. Tak perlu kita pergi ke kedai. Kita hanya order saja, barang tersebut akan sampai ke depan pintu rumah kita. Jadi itulah salah satu contoh peluang yang ada, yang wujud, yang mana pada satu ketika dulu tiada. Jadi bagaimana founder Foodpanda tu tadi mengesan peluang yang ada. Hasilnya daripada masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Yang mana mereka kekurangan masa dan terlalu sibuk. Jadi dengan adanya masalah-masalah yang wujud pada masyarakat tadi, ianya merupakan satu peluang baru yang boleh diwujudkan dalam satu-satu perniagaan, dan ianya telah pun berjaya pada waktu sekarang ni. Jadi ianya dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan memberi satu kemudahan. Di situlah wujudnya satu perniagaan baru yang boleh diusahakan dan mendatangkan hasil. Yang kedua, aspek yang kedua, keusahawanan memerlukan pengabdian masa dan usaha. Ini memang sangat penting. Kalau kita bekerja, makan gaji ataupun bekerja dengan orang lain, pada setiap ujung bulan kita akan dapat gaji. Tetapi berbeza dengan usahawan. Usahawan ni perlu sentiasa
berusaha dan bekerja untuk menjalankan ataupun mengendalikan perniagaan mereka. Kalau mereka tak usahakan, tak bekerja, tak ada hasil pendapatan. Jadi hasil pendapatan mereka ini bergantung kepada masa dan usaha mereka. Malah masa mereka bekerja ni silap hari bulan melebihi orang yang bekerja dengan majikan ataupun sebagainya. Memang perlukan pengabdian ataupun pengorbanan kepada masa dan usaha. Yang ketiga, menganggap risiko yang diperlukan dalam bentuk kewangan, psikologi dan sosial. Seperti yang saya dah beritahu awal tadi, dalam perniagaan memang ada risiko-risikonya. Contohnya dalam bentuk kewangan. Jadi apabila kita nak mulakan perniagaan, kita perlukan modal. Kita perlukan duit untuk membuka perniagaan. Walaupun sekecil mana pun, kita perlu ada modal. Jadi semakin besar modal yang kita keluarkan, maka semakin tinggi risikonya. Sebab apa? Apabila kita membuka perniagaan, kita dah keluarkan modal, kemudian kita rugi. Produk kita tak laku, kita tak berjaya menjual, produk kita sendu. Jadi itu antara risiko yang akan kita hadapi sebagai seorang peniaga ataupun usahawan. Jadi dalam teori bisnes, kalau kita nak mulakan perniagaan, modal kita mestilah kurang daripada RM2,000. Jangan lebih. Dan kalau boleh, modal yang kita gunakan tu tadi adalah hasil daripada simpanan kita, bukannya duit pinjaman daripada bank. Okey. Selain daripada itu, risiko psikologi juga wujud. Adakah kita bersedia menghadapi cabaran yang ada dalam perniagaan? Kerugian seperti yang saya katakan tadi. Contohnya, perniagaan kita jatuh. Jadi seorang usahawan ni dia perlu kuat. Jiwanya perlu kental untuk menghadapi risiko-risiko yang ada. Risiko sosial juga. Bagaimana kita nak menghadapi kerenah-kerenah masyarakat, kerenah-kerenah pelanggan-pelanggan kita. Bagaimana kita nak menjaga sosial sebagai seorang peniaga dengan pelanggan. Itu semua ada ilmu-ilmunya. Okey. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir, reward. Apabila kita dah melalui proses-proses di atas ini, hasil yang akan kita dapat sebagai seorang usahawan, yang pertama, pada hasil pendapatan kita lah, keuntungan yang kita perolehi. Mungkin satu masa kita berjaya, kita akan jadi jutawan. Jadi banyak kita boleh lihat contoh-contoh usahawan yang di luar yang berjaya. Sama ada kecil ataupun besar. Selain daripada itu, reward yang mereka dapat adalah kepuasan diri dan juga kebebasan sebagai simbol kejayaan. Ini saya dah terangkan tadi. Kepuasan. Kalau kamu pernah berniaga, kamu akan fahami apa yang dikatakan erti kepuasan diri. Keseronokan berniaga. Lain tak sama dengan orang yang bekerja. Berbeza. Jadi ini simbol kejayaan mereka. Oleh sebab itu, jika kamu ada cita-cita untuk membuka perniagaan, sebaiknya
Carilah mentor ataupun guru-guru bisnes yang boleh membimbing kita untuk kita berniaga. Sebab apa? Mereka ni dah ada pengalaman proses daripada bawah sampai berjaya. Jadi mereka ni mempunyai ilmu-ilmu perniagaan, ilmu-ilmu pengalaman dalam mengembangkan ataupun menjalankan perniagaan. Jadi mereka-mereka ni boleh guide kita ataupun kita ni boleh merujuk kepada mereka. Dalam masa yang sama mereka boleh memberikan teori-teori ataupun ilmu-ilmu bisnes yang mungkin tak ada pada kita. Jadi di situ kita boleh mengelakkan risiko-risiko yang kita boleh lalui, yang kita akan hadapi. Kalau orang bisnes dia kata kat situ kita dapat mengurangkan ilmu kebodohan kita dalam berbisnes ataupun menjalankan usahawanan ni. Okey. Okey, seterusnya kita nak melihat pula perbezaan di antara pengusaha kecil dan juga usahawan. Jadi apa yang kita nak lihat dari segi karakter mereka. Sama ada dari segi masa, sifat pekerjaan, membuat keputusan, usaha dan komitmen, pengambilan risiko dan juga matlamat. Okey, apabila kita nak mulakan perniagaan, biasanya kita akan jadi sebagai pengusaha ataupun peniaga kecil. Ini memang asasnya. Kita bukan boleh terus berniaga, terus menjadi usahawan. Seperti saya beritahu tadi, dianya ada proses. Jadi apa perbezaan dari segi karakter masa mereka? Kalau pengusaha kecil ataupun peniaga kecil ni, masa mereka ni adalah terhad. Biasalah kalau kita nak berniaga, tujuan utama kita nak menjual produk, kita nak dapatkan hasil ataupun keuntungan sebagai hasil pendapatan. Jadi masa mereka hanya untuk mendapatkan produk dan prosesnya untuk jual sahaja. Lagi mudah, lagi baik bagi mereka. Mereka akan dapatkan cara yang paling mudah untuk mereka berniaga. Dan apa aktiviti yang niaga yang mereka jalankan, itulah yang rutin setiap hari yang mereka laksanakan. Daripada contohnya kita start berniaga 10 pagi, habis barang-barang kita pukul 3 petang contohnya, kita pulang. Jadi begitulah rutin setiap hari. Sebagai contohlah, kalau kita lihat peniaga goreng pisang contohnya. Tapi ianya berbeza dengan usahawan. Masa mereka ni tidak terhad. Mereka akan mahu lebih lagi. Mereka akan isikan masa mereka ni dengan memikirkan apa kaedah ataupun cara untuk meningkatkan produk mereka ataupun untuk meningkatkan lagi perniagaan mereka. Bagaimana mereka nak mencari strategi-strategi ataupun taktikal yang berkesan untuk perniagaan mereka, untuk proses pemasaran mereka. Mereka ini sanggup mempelajari ataupun mencari ilmu bagaimana mereka nak memastikan pelanggan mereka sentiasa berpuas hati terhadap produk mereka. Mereka ini juga sentiasa memikirkan bagaimana untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Bukan sekadar hanya rutin harian saja mereka menjalankan perniagaan mereka. Itu dari segi masa. Manakala sifat pekerjaan.
Kalau peniaga kecil, biasanya mereka ni kaku dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Mereka ni tak alert. Mereka ni tak ambil peduli. Yang penting, apa yang mereka ada dalam perniagaan mereka, apa yang mereka jual, dapat berjalan seperti biasa. Dan cara mereka menghadapi persaingan ni sebagai cabaran biasa saja. Mereka tak ada rasa tercabar ke ataupun sebagaimana atau sebagainya. Mereka tetap dengan apa yang mereka ada dalam mereka berniaga. Tapi berbeza dengan usahawan. Mereka ini lebih fleksibel ataupun lebih terbuka. Mereka sentiasa ingin mengubah, menukar dan memperbaiki untuk meningkatkan produk mereka dari segi kualiti atau sebagainya. Jadi mereka sentiasa mencari perubahan dari segi aspek-aspek perniagaan seperti yang saya sebutkan tadi. Dari segi produk, dari segi pemasaran, dari segi hubungan antara peniaga dengan customer dan sebagainya. Kemudian dalam membuat keputusan, karakter peniaga kecil ni biasanya mereka ni akan mengikut ataupun bergantung kepada persekitaran, kepada orang lain. Mereka tak berani untuk buat keputusan sendiri. Mereka akan jalankan perniagaan yang sedia ada, yang dah ada di pasaran, yang kadang-kala orang lain dah jual. Mereka jual. Jadi pemikiran mereka ni tak berapa luas. Tak berapa luas. Dan itu berbeza dengan usahawan. Mereka berani membuat keputusan sendiri. Dan kadang-kala keputusan mereka tu di luar kotak pemikiran peniaga-peniaga biasa. Jadi mereka sentiasa mengambil keputusan untuk memantapkan lagi, mengembangkan lagi produk mereka. Sama ada dari segi produk ataupun servis. Mereka nakkan produk ataupun servis mereka ni dapat menyelesaikan masalah orang ramai. Masalah pelanggan mereka, contohnya. Itu dari segi membuat keputusan. Kemudian dari segi usaha dan komitmen. Biasanya peniaga kecil ni usaha dan komitmen mereka ni rendah. Jadi mereka ni hanya sekadar ataupun erti kata lain, mereka ni tak tertarik kepada perubahan ataupun perkembangan teknologi yang ada sekarang yang boleh dikaitkan dengan perniagaan. Seperti saya kata tadi, mereka hanya menjalankan rutin biasa mereka pada setiap hari. Mereka tidak melakukan perubahan-perubahan. Kalau ada pun sedikit. Sedikit demi sedikit. Berbanding usahawan ni, dia punya usaha dan komitmen dia memang perlu tinggilah dan berterusan. Mereka ni sentiasa mengikuti perkembangan teknologi semasa dan kadang-kala mereka ni boleh melangkaui masa depan. Melangkaui masa depan. Kalau kita boleh lihat contoh Facebook sendiri. Bagaimana foundernya Mark Zuckerberg tu boleh mencipta satu software yang boleh digunakan oleh masyarakat bukan dalam satu negara, seluruh dunia. Boleh menggunakan untuk bersosial, untuk berniaga seperti yang kita dah gunakan pada hari ini.
Jadi bagaimana agak-agak usahanya ketika itu dalam mencipta dan menambah baik. Sentiasa ada perubahan. Kalau kita lihat Facebook sendiri, memang setiap masa banyak perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Jadi itu perlukan usaha dan komitmen yang tinggi dan berterusan. Kemudian seterusnya, karakter dari segi pengambilan risiko. Untuk peniaga kecil memang mereka tidak berani mengambil risiko yang besar. Kalau boleh dengan produk ataupun modal yang rendah untuk mereka memulakan perniagaan. Jadi mereka dah cuba akan cari cara yang paling mudah untuk dapatkan keuntungan. Jadi macam kita juga, kalau kita nak mulakan bisnes, tak nak risiko yang tinggi, kita cari bisnes yang modalnya rendah. Sekarang memang banyak. Jadi kat situ tak salah pun. Kalau kita nak belajar berniaga, kita boleh cuba. Sebab kita mungkin kurang ilmu, jadi kita perlukan perniagaan ataupun bisnes yang risikonya rendah. Manakala usahawan ni dia suka ambil risiko yang tinggi ataupun sederhana. Itu pun mereka bukan sembrono saja, tapi mereka dah mengkaji, mereka dah mengira. Apa jua keputusan mereka itu semuanya bergantung kepada kos, faedah ataupun hasil yang mereka akan dapat. Bila dah okey, mereka akan buat keputusan dan mereka akan jalankan. Dan seterusnya matlamat. Untuk peniaga kecil ni biasanya matlamat mereka untuk memaksimumkan keuntungan. Mereka jual dan mereka dapat untung. Lagi banyak mereka jual, mereka akan dapat keuntungan. Sebab apa? Yalah, kalau contohnya kita menjadi peniaga kecil secara sepenuh masa, sudah pastinya kita memang nak dapatkan jualan dan hasil jualan. Untung tadi kita nak gunakan untuk kita menyara keluarga kita nak dapatkan hasil pendapatan kita. Jadi kalau kita tak berniaga, kita tak dapat menyara kehidupan kita. Itu asam garam peniaga kecil. Tapi kalau dia nak menuju kepada usahawan, mereka ni akan memaksimumkan potensi diri mereka dan mereka akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Mereka akan upgrade diri mereka supaya perniagaan mereka boleh dikembangkan. Daripada kecil boleh meningkat naik, berkembang lebih besar. Jadi ini semua kalau usahawan ni biasanya dia ada objektif, ada tujuan, ada matlamat yang besar, ada target. Mereka dah letakkan. Jadi ianya bertujuan untuk diri mereka dan untuk mencapai target-target yang mereka letakkan. Dari satu hari ke seminggu, ke sebulan, ke setahun, ada target-target yang mereka perlu capai. Okey, seterusnya kita pergi kepada teori keusahawanan, yang mana ada 5 perspektif yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah perspektif ekonomi, yang kedua psikologi, yang ketiga sosiologi, yang keempat manajemen dan juga Islamik.
So kita akan pergi satu persatu. Okey, kalau kita lihat dari segi perspektif ekonomi, usahawan ni ataupun aktiviti keusahawanan ini merupakan satu kumpulan penting dalam masyarakat di sebuah tempat itu. Mereka ni merupakan pemain ekonomi utama dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Contohnya di Malaysia, ramai usahawan ataupun ahli-ahli perniagaan yang menjalankan aktiviti-aktiviti keusahawanan dan juga perniagaan. Jadi mereka ni adalah salah satu faktor bagaimana ekonomi sebuah negara dapat membangun, dapat dijana. Jadi mereka ni juga adalah salah satu yang menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat sesebuah negara tu jika berlaku masalah, perang, ada berlakunya wabak dan sebagainya, seperti mana yang berlaku wabak COVID-19 melanda seluruh dunia. Jadi apabila itu berlaku, dia memberi kesan ataupun impak kepada aktiviti keusahawanan ataupun perniagaan yang mana tidak dapat dijalankan. Secara tak langsung dia memberi kesan kepada ekonomi negara. Ekonomi negara tersebut akan jatuh. Kalau kita lihat contohnya, bila aktiviti keusahawanan ataupun perniagaan ni berlaku, kitaran wang tu akan berlaku kepada masyarakat. Duit ni dia umpama air yang mengalir. Jadi kalau contohnya, kalau kita lihat di sungai ataupun air terjun, bagaimana air itu kalau kita lihat tidak berkeladak sebab ataupun tidak kotor sebabkan ianya mengalir. Contoh air terjun air terjun tu kalau kita lihat sejuk, fresh. Bagaimana dia, sebab apa? Sebab dia mengalir ke seluruh tempat, mengikut salirannya. Di situ akan dapat memberi kehidupan kepada alam. Contohnya dapat memberi sumber kepada pokok-pokok, tanaman-tanaman, dapat memberi sumber minuman kepada manusia dan haiwan dan seluruh penduduk-penduduk bumi ni dapat hasil ataupun sumber air tersebut. Jadi maksudnya kat situ dia memberi sumber kehidupan. Begitu juga dengan proses ekonomi sebuah negara. Jadi kitaran duit tu tadi dapat dikitarkan melalui proses ataupun aktiviti keusahawanan ini. Di situlah dapat membantu menaikkan sebuah ekonomi. Dan apabila ekonomi naik, proses kemajuan sebuah negara pun turut berlaku. Okey. Selain itu, seorang usahawan juga bertindak sebagai ejen dalam mengubah permintaan, kehendak, keperluan kepada satu penawaran. Ataupun erti kata lain, permintaan ataupun kehendak ataupun keperluan ni boleh dijadikan sebagai satu perniagaan. Contoh satu produk tu tadi, ada keperluan, maka adalah bisnes, adalah berlaku penjualan. Kalau kita nak berniaga barang ataupun produk yang orang tak nak perlukan, jadi bagaimana perniagaan itu nak berjalan kan? Jadi itu prosesnya. Manakala seterusnya usahawan ni juga
ianya satu proses pengembangan. Jadi bagaimana usahawan tu tadi dapat menambah baik ataupun sentiasa berevolusi, melakukan perubahan-perubahan. Jadi di situ akan meningkatkan lagi taraf ekonomi masyarakat setempat. Seorang usahawan juga dia boleh mengalihkan daripada sumber yang ada kepada produktiviti, dari produktiviti biasa kepada produktiviti yang lebih tinggi. Jadi semakin banyak produktiviti, semakin banyak orang beli, jadi semakin tinggi ekonomi boleh dijana. Okey, mereka ni juga merupakan ejen ekonomi yang mengubah sumber menjadi produk dan perkhidmatan ataupun memberi nilai tambah. Bila ada aktiviti keusahawanan ni, daripada kalau kita lihat di luar, banyak syarikat-syarikat besar yang membuat aktiviti perniagaan yang pelbagai. Tak kira dari segi sektor ataupun dari segi pelbagai bidang, pelbagai produk, pelbagai perkhidmatan, di sini akan dapat menjana ekonomi masyarakat setempat, dapat menaikkan taraf hidup masyarakat setempat maupun seluruh negara. Sebab apa? Dengan wujudnya aktiviti perniagaan ni tadi, maka secara tak langsung peluang-peluang pekerjaan baru tu akan ada. Akan ada. Jadi di sini mereka akan dapat menyumbang ekonomi yang baik untuk sesebuah masyarakat setempat ataupun negara tersebut. Okey. Jadi aktiviti mereka ni boleh memberi impak yang besar terhadap masyarakat, khususnya dari segi ekonomi. Kemudian kita lihat pula perspektif psikologi. Dari segi psikologi, usahawan ni mereka sebenarnya menjadi perhatian. Menjadi perhatian dengan pencapaian-pencapaian yang mereka telah capai. Itu akan dapat mendorong orang-orang lain ataupun masyarakat setempat untuk menjadi seperti mereka. Ramai nak ikut, akan menjadikan mereka ni idola untuk berjaya seperti mereka. Maka akan lahir ramai usahawan-usahawan yang ingin membina perniagaan ataupun menjadi ahli perniagaan. Ini dari segi kebaikan yang ada. Kemudian mereka ni juga adalah locus of control, yang mana mereka ni mempunyai satu kekuatan dalam jati diri mereka, yang mana dalam kawalan diri mereka sendiri. Kejayaan-kejayaan yang mereka hasilkan sebenarnya adalah dalam kawalan diri mereka sendiri. Mereka percaya mereka boleh berjaya. Kat sinilah yang menjadikan seseorang usahawan ni dia lebih berkeyakinan, dia dapat membentuk dirinya
ke arah manusia yang lebih baik dan berbeza dengan orang lain. Itu kita boleh lihatlah. Contoh-contoh kat luar. Sebagai contoh, kalau kita lihat Ustaz Ibit Liu. Ustaz Ibit Liu ni bukan saja seorang agamawan, malah dia adalah seorang usahawan yang boleh dikatakan berjaya lah. Baru-baru ni dia dapat membuka 10 pasar raya dalam masa yang singkat. Malah tujuannya bukan hanya nak dapat keuntungan, tapi dia nak membantu orang lain yang memerlukan. Jadi kat situ bagaimana locus of control yang ada pada dirinya. Bagaimana keyakinannya untuk berjaya terhadap apa yang dia usahakan. Jadi dia menjadi satu idola ataupun usahawan contoh kepada masyarakat untuk diikuti. Segala tindak tanduknya menjadi ikutan. Segala kebajikan yang dia lakukan menjadi ikutan kepada masyarakat. Itu dari segi psikologi. Okey, dari segi perspektif sosiologi pula, seorang usahawan ni ataupun apabila mereka nak melakukan aktiviti keusahawanan, mereka perlukan hubungan ataupun interaksi dengan masyarakat. Itu sangat penting. Barulah aktiviti perniagaan mereka ataupun aktiviti keusahawanan mereka dapat berkembang dengan baik. Mereka perlukan connection. Mereka perlukan networking. Kalau kita sebagai seorang penjual, kita perlukan pembeli. Jadi ada interaksi ataupun hubungan yang berlaku dalam aktiviti perniagaan ini. Barulah perniagaan tersebut boleh berkembang dengan baik. Sebab tu Ibnu Khaldun ada menyatakan peningkatan sosialisasi dan interaksi dalam masyarakat membawa kepada peradaban yang lebih tinggi. Oleh itu, aktiviti pembangunan, pemodenan dan keusahawanan lebih banyak berlaku di kawasan bandar berbanding di kawasan luar bandar atau di kampung. Sebab tu, kalau kita nak membina perniagaan ni, kita perlukan tempat yang mempunyai ramai orang. Contohnya di bandar. So, peningkatan perniagaan tu akan lebih cepat. Kemudian seorang usahawan juga pemikiran dia adalah dalam bentuk rationality instrumental. Ini bermaksud usahawan ni dia berfikir secara rasional yang bersesuaian dengan keadaan dan pertimbangan akal untuk mencapai satu-satu tujuan. Contohnya usahawan ni dalam dia nak mengembangkan bisnes, dia mesti berusaha bersungguh-sungguh. Dia mesti mencari strategi yang terbaik untuk meningkatkan pemasaran beliau, contohnya. Aktiviti perniagaan dan sebagainya. Dan kadang-kala dari segi sosiologi ni, bagaimana wujudnya usahawan ni, dianya wujud apabila ketidakpuashatian. Contohnya ada peniaga kecil, bagaimana mereka berusaha mencabar diri mereka yang asalnya mereka daripada kumpulan berpendapatan rendah, kemudian mereka meningkat naik untuk menyedarkan pada masyarakat bahawa mereka ni boleh diterima. Mereka ni yang terbaik dari kalangan masyarakat. Sebab asalnya mereka ni tidak berpuas hati dengan ketidaksamaan ataupun layanan yang membuatkan mereka ni
kecewa ataupun tak diterima oleh masyarakat. Itu sedikit dari segi perspektif sosiologi. Okey, kita lihat pula pada perspektif pengurusan. Okey, seorang usahawan apabila dia ingin menjalankan sesuatu perniagaan, pastinya dia harus pandai mengurus. Beliau juga perlu ada ilmu tentang pengurusan. Jadi untuk memastikan perjalanan perniagaan seorang usahawan tu dapat berjalan dengan tersusun dan lebih sistematik, jadi mereka perlu pengurusan yang baik. Jadi segala hal berkaitan dengan perniagaan perlu diuruskan dengan baik. Itu memang wajib, memang ada dalam perniagaan. Kalau tidak, macam mana perniagaan itu hendak berjalan, hendak bergerak, hendak melalui proses-prosesnya. Kita sebagai seorang usahawan, kita sendirilah yang harus mengurus perniagaan kita sendiri. Tak ada orang lain. Contohnya kalau kita buka sebuah restoran. Jadi bagaimana kita nak menguruskan dari segi kewangan kita, kita nak menguruskan dari segi bahan mentah, barang-barang dapur, keperluan untuk memasak, bagaimana kita nak menguruskan pekerja, macam mana kita nak meletakkan setiap pekerja-pekerja itu ada SOP-nya, ada tugas-tugasnya dan lain-lain lagi. Jadi itu semua kita perlu uruskan dengan baik. Secara tak langsung ia mendidik kita mengurus. Setiap apa kerja pun bukan saja perniagaan, kita perlukan pengurusan. Sampai satu tahap, bila bisnes kita berkembang, mungkin kita boleh melantik seorang pengurus yang akan menguruskan perniagaan kita. Kita bayar gaji pengurus tersebut. Itu apabila perniagaan kita sudah berkembang. Bila kita mampu untuk menggajikan seorang pengurus, bermaksud perniagaan kita itu dah bertambah besar. Untuk pengetahuan kamu, dalam pengurusan ini juga penting untuk kita mengembangkan bisnes kita ataupun perniagaan kita. Yang mana bila ada peluang-peluang baru, bagaimana kita nak menguruskan perniagaan yang sudah sedia ada yang kita laksanakan, dan ada satu peluang lain yang kita boleh jalankan untuk perniagaan yang lain, tapi tetap di bawah pengurusan kita sebagai seorang usahawan. Kalau kita lihat, usahawan ni dia bukan hanya menjalankan satu perniagaan saja. Kadang-kala sampai 3, 4, 5 jenis perniagaan yang berbeza. Ini bergantung kepada kemampuan usahawan tersebut. Jadi itu tujuannya untuk dia mengembangkan lagi empire perniagaannya. Ini usahawan. Jadi dalam proses itu perlukan pengurusan yang baik, yang lebih tersusun. Belum lagi kita nak menceritakan bagaimana seorang usahawan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam perniagaan.
bagaimana dia menguruskan risiko-risiko yang ada dalam perniagaan. Itu semua adalah perkara-perkara yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. Ianya bukan perkara pelik. Tetapi itulah salah satu yang perlu ada dalam proses keusahawanan. Dalam proses untuk mengembangkan perniagaan. Jadi kat situ pentingnya. Sebab itu seorang usahawan ni dia juga seorang pengurus yang baik. Okey, kita lihat pula dari segi perspektif Islam. Kita bagi orang yang beragama Islam, dalam Islam sendiri ada menerangkan, ada menjelaskan kepada orang yang ingin berniaga ni, pastinya kita nakkan perniagaan kita yang baik dari segi sumber yang halal dan mengikut segala peraturan ataupun syariat Islam. Sebab di kala ini kita dengar banyak perkara-perkara yang tak baik berlaku dalam keusahawanan ataupun perniagaan. Islam tak menggalak untuk kita menipu dalam berniaga. Ataupun kita menjalankan perniagaan dengan cara yang tak betul. Ini Islam melarang sama sekali. Sebab itu apabila kita nak menjual ataupun berniaga sesuatu produk ataupun perkhidmatan, kita harus jujur melakukannya dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Contoh paling mudah, kita jual satu produk, marketing kita punyalah baik, pemasaran kita punyalah baik. Kita katakan produk ni lah produk yang terbaik, produk yang berkualiti, produk ni bagus dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya, apabila produk tersebut sampai kepada customer, lain ceritanya. Ataupun sebaliknya. Jadi ini hal yang dilarang. Satu contoh hal yang dilarang oleh Islam. Kita lihat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 85. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang sukatan dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ni kita nak fokuskan tentang sukatan dan timbangan. Allah berkata, janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang sukatan dan timbangan. Kita ambil contohlah. Kita nak jual kerepek. Kita nyatakan kepada pembeli, kerepek tersebut dalam satu pack beratnya 500 gram. Tapi hakikatnya apabila kita hantar kepada pembeli ataupun customer kita, berat sebenarnya adalah 450 gram. Jadi kat situ kita dikira menipu. Kita dikira menjalankan perniagaan dengan tidak benar, tidak betul. So ini Islam melarang. Sebab apa? Dari segi Islam kita nakkan hasil pendapatan yang kita dapat daripada berniaga itu
dari sumber rezeki yang halal. Sebab itu pada masa sekarang ini macam-macam cara manusia nak menipu, termasuk menjalankan perniagaan. Akibat nak makan untung semata-mata sampai sanggup menipu. Banyak sekarang scammer, tak kira lah, bermacam-macam perniagaan ada. Bermacam-macam jenis perniagaan ada scammer. Jadi sampai satu masa nanti jika kamu semua menceburi bidang perniagaan ni, buatlah yang terbaik. Pastikan produk kita berkualiti. Pastikan servis kita yang terbaik kepada pelanggan kita. Barulah pelanggan kita tu percaya dengan kita dan terus akan mendapatkan produk ataupun servis kita. Okey, kemudian kita lihat pada kompetensi usahawan. Ada 10 perkara yang mana yang pertama yang perlu ada pada diri usahawan adalah inisiatif diri sendiri. Jadi usahawan ni bukannya jenis orang yang diketuk baru buat. Tidak. Pada dalam dirinya ada sesuatu inisiatif diri yang dia sentiasa ada. Untuk terus menjalankan perniagaan dia, untuk terus mencari peluang, untuk terus mencari strategi yang berkesan untuk perniagaannya, tetap terus memikirkan hal-hal yang baik berkaitan perniagaannya, sentiasa mencari jalan untuk mengembangkan perniagaannya. Itu ada pada diri usahawan. Seterusnya, rebut peluang. Ini seperti yang saya nyatakan tadi. Usahawan ni sentiasa mencari peluang-peluang yang ada, peluang-peluang yang baru. Terus mencari peluang untuk menambah baik, peluang perniagaan yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada diri usahawan ni mempunyai ketahanan yang kuat. Dia ini sanggup menghadapi sebarang cabaran, ujian, risiko, apa jua hal, masalah dalam perniagaannya. Sebab itu orang bisnes cakap, bisnes ni kejam. Hanya untuk orang-orang yang jiwanya kental, jiwanya kuat. Seterusnya yang keempat, usahawan ni adalah seorang pencari maklumat. Dia sentiasa mengkaji, mencari perkara-perkara, ilmu-ilmu, maklumat-maklumat baru berkaitan perniagaannya. Yang kelima, berkualiti tinggi. Bukan saja produknya berkualiti, malah orangnya, sifatnya berkualiti. Cara kerjanya berkualiti tinggi. Kemudian yang keenam, komitmen terhadap kerja ataupun perjanjian kerja. Komitmennya pun sangat tinggi. Kalau kita nakkan perniagaan kita pergi lebih jauh, komitmen kita harus tinggi terhadap perniagaan kita. Kemudian yang ketujuh, cekap. Cekap dalam mengurus, cekap dalam mengesan, cekap dalam mencari maklumat, cekap dalam mendapatkan info-info baru, ilmu-ilmu baru, peluang-peluang baru. Yang ke-8, perancangan yang sistematik. Setiap sesuatu perlukan ada perancangan, termasuklah keusahawanan ataupun perniagaan. Kita harus merancang. Kita harus ada plan perniagaan kita supaya
perjalanan perniagaan kita dapat berjalan dengan baik, lebih tersusun. Yang ke-9, penyelesaian masalah secara kreatif. Bagaimana usahawan dapat menghadapi cabaran ataupun masalah dengan kreatif, dengan caranya yang tersendiri, tanpa merosakkan apa yang berkaitan di sekelilingnya. Kemudian yang ke-10, ini penting, keyakinan diri. Dia percaya kepada dirinya sendiri. Dia yakin. Dia yakin. Sebab dia adalah orang yang ada target, ada matlamat. Kemudian dari segi Islam, dia yakin dengan usaha dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat melaksanakannya dengan baik. Ada 3 kepentingan dalam keusahawanan. Yang pertama, pembangunan diri. Yang kedua, pembangunan keluarga. Dan yang terakhir, pembangunan masyarakat. Kita akan pergi satu persatu. Pembangunan diri. Seorang usahawan ni, apabila dia melalui proses mendirikan perniagaannya, dengan terdapatnya masalah dalam perniagaan, risiko dalam perniagaan, di situ sebenarnya dapat mendidik, develop diri usahawan tersebut. Bagaimana dia menguruskan masalah-masalah ataupun risiko-risiko yang ada. Ini semua, proses yang berlaku itu sebenarnya adalah salah satu peluang untuk usahawan itu mengawal arah dalam kehidupannya. Bagaimana usahawan itu mempunyai peluang untuk memantapkan dirinya, memaksimumkan potensi dirinya. Jadi proses develop pun berlaku dalam diri usahawan. Bagaimana ianya dapat mematangkan diri usahawan itu juga. Dan akhirnya, peluang-peluang yang ada tu tadi dapat develop dari segi kehidupan dan kewangan pada diri usahawan tersebut. Jadi sebenarnya tak rugi. Kita usahawan ni dia berani mencuba. Dia tak takut pada kegagalan. Sebab dalam proses keusahawanan ni, jatuh ataupun rugi itu perlu ada. Memang ada dalam proses untuk berjaya. Di situlah kita akan dapat belajar. Kita akan dapat satu pengalaman yang berharga, yang ada pada seorang usahawan. Jadi jangan takut kepada kegagalan. Kita harus berani menceburkan peluang yang ada di depan mata kita. So, apabila diri kita sudah mantap, kita dah berjaya naikkan taraf kehidupan pada diri kita, seterusnya kita dapat meningkatkan taraf keluarga kita. Kita dapat tingkatkan hasil pendapatan kita, ekonomi dalam keluarga kita. Di situ juga secara automatik kita dapat meningkatkan status sosial kita, bukan hanya dalam keluarga, malah kepada masyarakat.
Manakala dalam pembangunan masyarakat, seorang usahawan yang berjaya ni tadi, dia dah berjaya menaik taraf dirinya, keluarganya, seterusnya dia dapat juga memberi kesan ataupun meningkatkan taraf hidup ataupun gaya hidup masyarakat. Dan dia juga mempunyai peluang untuk menyumbang, membantu kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi sebab tu kalau kita lihat usahawan-usahawan yang dah berjaya, lagi dia dah dapat banyak duit, lagi keuntungan yang dia boleh itu besar, maka lagi banyaklah dia menyumbang. Kalau dari segi Islam, banyak dia bersedekah, berzakat. Sebab bagi dia masalah duit tu dah tak ada dah. Tapi bagaimana dia menyelesaikan pula masalah yang ada dalam masyarakat. Kemudian cuba memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Contohnya Ustaz Ibit Liu yang baru-baru ni, dia dah buka 10 pasar raya dalam masa yang singkat. Dan matlamat dia tu bukan hanya untuk mendirikan perniagaan, malah untuk membantu orang-orang yang memerlukan, sehingga dia mewujudkan tabung makanan, tabung sumber makanan untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi kat situ sebenarnya memberi pengajaran kepada kita bahawa pada satu masa nanti apabila kita sudah berjaya, kita jangan lupa. Kita jangan lupa pada orang-orang sekeliling kita, pada masyarakat, sebab tanpa mereka ni kita tak akan berjaya. Kalau dari segi sosial masyarakat, dengan adanya mereka, perniagaan kita dapat meningkat naik. Ramai orang yang beli barang dengan kita, maka perniagaan kita bertambah baik. Seterusnya, seorang usahawan ni haruslah mempunyai etika dan juga profesionalisme dalam dirinya. Dia mestilah menjadi orang yang sentiasa memiliki kepribadian yang baik, berdisiplin, jujur, bertanggungjawab dan amanah. Sentiasa menunjukkan perkara-perkara yang betul. Sebab apa? Mereka ni menjadi perhatian masyarakat. Mereka ni menjadi contoh kepada masyarakat. Sebab itu, perkara yang kita ketakuti apabila kita dah berjaya, kita dah menjadi seorang jutawan contohnya, atas sebab perniagaan kita tadi, kita menjadi sombong. Kita menjadi angkuh. Sehingga kita menyusahkan orang lain, menindas orang lain. Itu perkara yang dah tak betul lah. Jadi cuba kita elakkan. Kemudian dari segi profesionalisme, memang seorang usahawan ni adalah orang yang kompeten dengan kerjanya dan layak untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang profesional. Mereka ni sentiasa bertindak dengan sewajarnya, berketerampilan, sentiasa tekun dan sentiasa mematuhi peraturan undang-undang yang ditetapkan dalam negara. Okey. Seorang usahawan ni juga dia memang mempunyai tanggungjawab yang besar lah. Lebih-lebih lagi tanggungjawab sosial kepada
pelanggan kita. Bagaimana kita dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan kita apabila menggunakan produk kita contohnya. Bagaimana produk kita ataupun servis kita dapat menyelesaikan masalah pelanggan kita. Itu semua terkait. Itu adalah tanggungjawab kita. Kemudian bagaimana tanggungjawab kita sebagai usahawan kepada kaki tangan kita. Kepada orang yang sentiasa berada di belakang kita. Kepada pekerja-pekerja kita yang sentiasa menjalankan untuk menaikkan bisnes kita. Kemudian, bagaimana tanggungjawab kita kepada pemiutang. Biasanya pemiutang ni orang-orang yang supplier yang memberikan bahan-bahan mentah ataupun apa saja yang berkaitan dengan perniagaan kita. Tanpa mereka, kita tidak dapat menjalankan perniagaan kita dengan lancar. Jadi bagaimana hubungan kita dengan pemiutang? Kita harus menyelesaikan hutang perniagaan kita kepada mereka mengikut apa yang telah dijanjikan. Kemudian bagaimana tanggungjawab kita kepada persekitaran? Jangan sampai kita disebabkan kita nak berniaga, kita tak peduli akan persekitaran kita. Kalau kita jual burger contohnya di tepi jalan, kita harus menjaga kebersihan ataupun peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi. Kemudian bagaimana tanggungjawab kita kepada pembekal, sama juga seperti pemiutang tadi. Sebab mereka ni penting dalam proses perniagaan kita. Kemudian bagaimana kita tanggungjawab kita kepada pesaing-pesaing kita. Sepatutnya kita kena bersaing dengan positif. Bukan bersaing secara negatif. Kita jadikan pesaing-pesaing kita ini adalah sebagai satu cabaran untuk kita meningkatkan perniagaan kita. Kita menjaga hubungan baik dengan pesaing-pesaing kita. Bukan untuk menjatuhkan pesaing-pesaing kita. Kita jual produk, kita nak nampak produk kita lebih baik, kita jatuhkan produk orang lain. Itu cara yang tak betul. Kemudian bagaimana tanggungjawab kita kepada masyarakat dan komuniti setempat. Apakah sumbangan kita kepada masyarakat? Tanpa mereka, perniagaan kita tak akan naik. Kemudian yang terakhir, bagaimana tanggungjawab sosial kita kepada kerajaan. Jadi, dalam kita membina perniagaan kita sendiri, sebenarnya secara tak langsung kita membantu kerajaan. Kita membantu menaikkan ekonomi negara. Okey, seterusnya sampai satu masa nanti apabila bisnes kita ataupun perniagaan kita dapat berkembang, kita boleh menuju pembangunan keusahawanan secara lestari. Yang mana konsep perniagaan kita itu dah menjurus ke arah tadbir urus secara korporat. Sebab itu kalau kita lihat hari ini banyak syarikat-syarikat besar, company besar yang dulunya kecil tapi boleh dikembangkan ke arah yang lebih baik melalui tadbir urus korporat, lebih bersistematik. Jadi banyak kebaikan antaranya dapat menyumbang ke arah kemajuan ekonomi negara. Banyak menyediakan peluang-peluang peluang-peluang pekerjaan ataupun peluang-peluang perniagaan.
banyak kolaborasi yang boleh ataupun kerjasama antara usahawan dengan masyarakat, dengan pemimpin negara, dengan kerajaan dan sebagainya. Itu dah tahap yang tinggi lah, tahap yang besar. Jadi dekat luar sana ramai kita boleh cari, kita boleh lihat usahawan-usahawan yang dah berjaya. Contohnya Syekh Mokhtar Al-Buhari dan ramai lagi. Di sini juga saya nak kongsikan contoh usahawan. Namanya adalah Aswan Kamis. Beliau ni adalah seorang bekas pelajar Politeknik Johor Bahru. Dulu sebelum Politeknik Ibrahim Sultan ni, asalnya namanya adalah Politeknik Johor Bahru. Beliau berbekalkan diploma mekanikal. Seterusnya beliau bekerja daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dengan pengalaman yang beliau ada tadi, akhirnya beliau berjaya membangunkan sebuah syarikat fire and safety. Ini syarikat beliau sendiri. Jadi kat sini menunjukkan bagaimana usaha beliau tu tadi mendapatkan pengalaman dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, sehingga akhirnya beliau dapat mendirikan sebuah syarikat perniagaan beliau sendiri. Kalau dalam ilmu bisnes, jika kita ada cita-cita untuk membuka perniagaan, kita berkulilah dulu. Kita berkuli dahulu, maksudnya kita bekerja dulu. Kalau contohnya kita bekerja di sebuah cita-cita kita nak buka sebuah bengkel motosikal. Jadi kita harus berkuli dahulu ataupun bekerja dulu di bengkel motosikal. Jadi di situ kita dapatkan ilmu-ilmu, teknik-teknik ataupun bagaimana kaedah, strategi dalam nak menjalankan bengkel motosikal. Selain daripada kemahiran kita, boleh membaiki motosikal. Jadi ini yang dilakukan oleh Aswan Kamis ni. Sehingga beliau boleh menjadi, asalnya seorang pekerja sahaja, akhirnya beliau boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi untuk topik ini, kamu semua perlu buat satu tugasan, case study, yang mana kamu perlu memilih seorang usahawan yang berjaya, tak kira besar ataupun kecil. Kamu kena tuliskan artikel ringkas tentang latar belakang beliau, keluarga beliau, latar belakang perniagaan, apa yang beliau niagakan, sejarah perniagaan beliau, kejayaan atau pencapaian yang beliau pernah kecapi, dan lain-lain kehidupan yang berkaitan dalam keusahawanan. Jadi artikel ini perlu dihantar. Okey? Oleh itu, maka tamatlah untuk topik yang pertama ini berkaitan dengan usahawan dan keusahawanan. Banyak lagi yang kamu boleh dapatkan ilmu ataupun teori tentang usahawanan ni daripada sumber-sumber yang ada pada masa ni. Jadi daripada saya tiada apa lagi. Diharap
sedikit dapat menjelaskan kepada kita tentang usahawan ataupun keusahawanan. Itu saja, sekian, terima kasih.